kita tanya sedikit lah yang Taizo paling tak boleh lupa sepanjang Taizo di Suria pula. Ada tak yang macam ini momen yang paling indah, paling indah ke atau paling manis lah? Paling manis lah. Antara benda yang saya boleh share lah kan, dan masuk juga banyak portal di mana saya dengan Kak Rara telah berjaya untuk membuatkan orang yang sepatutnya nak bunuh diri tak jadi nak bunuh diri. Serius lah? Masa tu dia call cakap-cakap biasa. Lepas tu bila hujung-hujung saya ni petang Taizo petang dia nak bunuh diri waktu petang. Masa tu tak lah, PKP. mungkin bunuh diri malam lah mungkin. Masa tu PKP. So waktu kan banyak problem waktu PKP. Betul, orang stres. kemampuan orang stres dan sebagainya. So satu lelaki ni dia duduk di tepi kedai. Dia terdengar perbualan saya dan juga Kak Rara dekat radio. Mungkin dia masa tu mungkin dah rasa untuk mencabut nyawa sendiri kan. So bila dia dengar kita gelak dan ketawa sebagainya kan, so dia start berfikir bahawa takkan DJ tu pun tak ada masalah. So dia batalkan niat dia untuk bunuh diri. So benda tu ada keluar dekat M-Star. Dan alhamdulillah, dan momen yang paling saya rasa terkesan apabila yang mendengarnya adalah Timbalan Mufti Negeri Pahang pada ketika itu. Datuk saya tak ingat Datuk apa, Timbalan Mufti Pahang. Sampaikan saya pergi ke satu majlis bila Kak Rara ada kat situ. Timbalan Mufti ni Datuk saya tak ingat, minta maaf saya tak ingat nama. Dia sampai sanggup cari saya, nak jumpa dengan saya, nak ucapkan tahniah pada saya dan juga Kak Rara kerana kita telah berjaya menyelamatkan satu nyawa. Sedangkan dia kata dia yang mengajar tentang agama dan sebagainya pun dia pun tak boleh buat begitu. Tak dapat lagi momen tu. Ya. So itu antara benda yang sangat indah lah untuk kita kan. Maksudnya apa yang kita buat walaupun dalam gelak ketawa tu ada manfaat yang kita berikan pada orang. Sweet lah Sweet lah si Taizo. Sorry, Datuk Badlisha. Ya. Kau Google Sorry dah. Alhamdulillah. Jangan nak mana pempak bijak. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. The number one podcast in Singapore. Selamat kembali di podcast Okay Let's Go. Saya Zahir Ismail. Saya Dinur Rahim. Saya Raja Razi. Saya kawan Taizo. Syuksa. Sebelum tu saya top management. Okay. Alright, dan terima kasih Okay Let's Go kerana sudi menjemput Terima kasih Taizo Alexander. Oi. Bekas DJ. Asal sedih lagi tu. Bekas DJ tapi tetap nombor 1. Wow, okay. Ini aku jujur lah. Aku sebenarnya adalah salah seorang pendengar Taizo waktu petang. Bukan nak bodek Taizo. Bukan jujur nak bodek. Jujur. Sebab beza tau. Okay, aku dengar radio-radio lain petang, vibe dia semua adalah sama. Sama. Maksudnya dia orang pergi hype, rancak. Tapi Taizo dia carry mood kampung. Itu yang buatkan. Buatkan apa? Logo. Nanti masuk bulan. Sorry please credit tolong credit. Tapi beza dia Taizo ni, dia bawa mood kampung. Dia dengar, dia dengan Kak Rara, dia orang start talk set dengan selawat. Yes, boleh. Alhamdulillah. Boleh selawat boleh ya? Korang yang baca selawat kenapa main audio? Dari Singapura tak boleh. Singapura tak boleh. Kenapa Singapura beza Taizo. Singapura itu sebenarnya atas usaha sendirilah. Bukan atas top management. Ya, faham. Ni kau nyanyi sendiri ke apa? Dia pasal audio. Tak pasal audio lah. Nak tanya Oli kerana kau cakap ini kita interested to know dari sudut audience dan juga pendengar. Kalau cakap bawa mood kampung, ramai, adakah kalau bawa mood kampung lebih ramai pendengarnya di Malaysia? Macam pada aku sebab dia lain. Macam Taizo mungkin lebih dekat kot. Mungkin lebih. Kebetulan saya dapat partner Kak Rara. So dia memulakan dengan logat-logat bunyi kampung sikit. Sebab dia dari Pahang. So saya dari Perak. So logat Pahang dengan Perak ni hampir-hampir sebenarnya. Jauh beza. Tetapi bila dia buat logat dia, saya lagi over lah. Iyalah. Saya suka lah benda over kan. Taizo tak dengar Taizo logat Perak. Dengar sikit. Malu awak. Sikit lah. Kalau saya ni bila logat saya kena pakai mask. Asal tak? Serius? Saya jenis sebab saya rasa malu lah. Serius? Ya, serius. Bukan sensor malu benda ke? Sebab dia kata tak kena suara dia rupa. Dia kata elok sangat tu. Okey lah. Sebab tu saya pakai mask. Saya pakai mask untuk mengelakkan rasa malu. Saya ni seorang yang pemalu. Mungkin ada yang tak tahu kan. Taizo Alexander seorang yang sangat pemalu, introvert. Serius? Seorang yang reserve. Saya tak keluar pergi mana-mana. Saya hanya di radio saja. Walaupun tapi bila apa yang berlaku sekarang, saya start keluar. Saya start berjumpa dengan kawan-kawan yang berpangkat.
Kan walaupun Perlu. Ya. Sebelum ni saya simpan kawan-kawan saya. Ya. Tak berjumpa. Sebab saya memang sangat pemalu dan saya tak suka nanti orang fikir saya mengambil kesempatan atas kawan-kawan saya punya kerjaya. Yang bagus. Faham. Permulaan Taizo dalam bidang penyiaran ni macam mana? Saya bermula pada 2004. Lebih kurang 20 tahun lepas 16 Julai tak salah saya. So sekarang ni lebih kurang 20 tahun. Saya di radio kerajaan saya pergi audition. Saya audition macam biasa. So bila saya audition, saya siap buat skrip lagi. Buat skrip macam saya bercakap di radio. Waktu tu siapa jadi juri? Masa tu saya di RTM, radio kerajaan Malaysia lah kan. So memang saya di interview. Memang saya hafal skrip. Saya ingat lagi orang yang mengajar saya, kalau you all tahulah, ini artis lama dah meninggal, dah arwah dah. Khairi Khamis. Saya sendiri pun adik-beradik dengan Azizul Khamis. So saya sampai pukul 3 pagi arwah ni sampai carutkan saya lah, marahkan saya bila saya punya intonasi dan sebagainya salah. So dia mengajar saya intonasi radio. Ya, dia nak dengarkan saya sebiji-sebiji macam kita bercakap biasa, bukan macam baca skrip. Masa tu nak hilangkan nervous. Okey Taizo, sajalah nak tahu kalau betul-betul punya intonasi untuk radio sebenarnya macam mana? Suara kena besar. Contoh tapi tergantung kepada radio mana yang kita pergi kan. Macam saya dulu radio kerajaan, of course kena jaga dari segi tata bahasa, penggunaan bahasa, intonasi dan sebagainya. Tak macam radio swasta sekarang. Benda semakin berubah, tambah bila adanya ramai selebriti DJ terdiri daripada pelawak. Of course sangat jauh berbeza. Dan untuk orang macam saya, seorang penyampai consider macam truly penyampai lah. So saya terpaksa buat satu benda yang of course berbeza daripada orang lain. Sebab saya tak pandai lawak. Saya bukan pelawak. Saya bukan orang yang pandai berjenaka dan sebagainya. So saya kena gunakan saya punya kelebihan lain untuk saya percaya menjadi seorang penyampai radio adalah pelakon drama radio terbaik. Wow, fantastic. Itu pada pandangan saya lah. Sebab of course you all juga bekas penyampai, you all pernah rasa macam mana putus cinta, macam mana disakiti dan sebagainya. Tetapi bila dekat radio kita tunjukkan macam mana kita ni tak ada masalah apa-apa kan. Sebab itu petanda bahawa kita adalah pelakon drama radio terbaik. Okey, macam contoh Aceh Kinta Kintong boleh jadi DJ radio tak? Suara dia macam tinggi sangat. Sebab suara dia pitching tinggi. Pitching tinggi. Sebenarnya untuk zaman sekarang tak ada masalah dari segi vokal. Tetapi pada saya sangat percaya kalau dari segi kombinasi dia, dia perlu ada dia punya tone suara yang sangat bagus. Bila kalau ada seorang suara dia tinggi, tapi ini saya banyak berjumpa dengan orang-orang besar radio yang tak percaya tentang benda ni. Tapi saya sangat percaya bila kita nak dengar di radio, kita nak dengarkan harmonizing. So bila you ada dengar suara nyanyi, you kena ada suara bass, you ada suara yang baritone. Baru you akan nampak dia punya perbezaan. Kalau setengah orang, kalau suara dia besar, awak suara besar, ni suara besar. So macam mana orang nak bandingkan, bezakan siapa yang cakap. So benda-benda macam tu orang tak alert benda tu. Saya sangat percaya benda tu adalah benda yang utama yang perlu ada sebagai penyampai radio, terutama kalau kita beramai. So macam kami 4 orang, macam kami 4 orang. Of course, Syuk ada suara Syuk. Dia ada masing-masing ada suara. Tetapi kemungkinan tak ada masalah sangat sebab kita nampak ada video. Tetapi untuk audio perlu ada perbezaan suara. Kalau suara sama je, macam mana nak beza? Tapi saya rasa memang tak ada masalah jugalah. Aku tampuk Tak impress dah. Tapi itu pandangan saya lah. Pandangan saya sebagai bukan top management. Betul, ini satu orang kata tu, bila Taizo memberikan input pengamatan seumpamanya terserlah iaitu kepakaran dia selama mana dia telah pun bekerja 20 tahun. Dia tahu 20 tahun sebab apa yang kita dalam radio ni ada satu ayat yang kita selalu gunakan, radio is a theatre of the mind. Maksudnya theatre minda. Orang consume radio ni, dia bukan melihat, dia sedang memandu, dia sedang memasak, dia melakukan, dia secondary entertainment. Jadi perlu ada nada dan intonasi yang berbeza. Tu yang buat dia lebih fly. Dan juga kita kena tahu siapa yang feeder, siapa yang killer. Sebab kadang-kadang top management ni dia tak tahu pun benda tu. Dia fikir dia pakai sumbat je. Yang mana dia rasa popular, dia rasa top, dia boleh sumbat je semua benda. Sebab tu dia pun buat solo. Aku Aku tak tahu. Top management yang mana ni? Sebab saya dah biasa kerja seorang. Saya dah biasa kerja berdua, saya dah biasa kerja bertiga, beramai dan sebagainya. Alhamdulillah saya boleh handle
untuk benda tu. Jadi saya tahu macam mana kita nak mainkan peranan kita. Itu saya lah. Untuk orang yang pernah biasa kerja seorang, dia mungkin tak akan dapat beza macam mana dia buat kerja seorang, berdua, bertiga. Aku faham apa maksud kau tadi macam kau lebih kepada kesenian dalam segi suara, audio, teater dan sebagainya. Tapi aku rasa zaman sekarang dia lebih kepada nak viral, nak popular. Kau popular kau boleh buat. Ini fast cash bro. Fast cash dia laju. Tetapi how long you can stay dengan dah habis satu season buang lah, tukar yang lain. Mungkin management benda tu akan gitu. merugikan syarikat sebabnya syarikat yang bayar untuk semua marketing dan sebagainya. Betul. Kalau you salah buat tindakan, siapa yang rugi? Sebab untuk ni aku share dengan korang apabila kita ada satu line up yang baru di dalam radio kan, diorang bukan saja keluar duit untuk DJ, bayar gaji DJ, diorang kena buat satu marketing yang baru. Contohnya diorang akan kat sini, diorang akan pasang billboard. So dekat billboard tu diorang akan naikkan line up baru, habis duit lagi. So kalau untuk tukar setiap tahun merugikan. Maaf cakap, aku pun nak cakap juga sebab kalau kita ada line up baru, dia perlukan masa untuk chemistry tau. Chemistry, yes. Tetapi kalau anda profesional, anda memang dibayar dengan harga profesional, bukan intern. Baik. Hari pertama you kena dah kena fly lah. Dah kena fly. Kena fly. Takkan nak tunggu sampai sebulan 2 bulan baru nak fly. Betul. Nak kena fly gaji 1,000 kot. Gaji 1,000, 300,000. And make sure dia social media pun nak kena kuat tau. Dekat Malaysia. Kalau nak bayar yang tinggi macam tu. So saya sangat percaya benda tu kita tak perlu tunggu sampai 3 bulan baru nak ada chemistry. Hari pertama dah kena ada chemistry. Ini satu saya nak tanya Taizo ni, sebab kalau kita tanya orang-orang yang cintai dan minat dengan kerjaya mereka, apa satu kepuasan Taizo bila bekerja sebagai seorang penyiar ni? Bila ada yang tersenyum. Okay. Dengan kata-kata saya. Betul. Bila ada manfaat untuk orang ramai, walaupun mungkin bila dengar kat radio saya macam very loud, ataupun saya mungkin DJ koyak lah, orang kata macam-macam, tetapi apa yang saya buat adalah untuk memberikan senyuman kepada orang mendengar. Dan tadi kita sembang pasal pengalaman-pengalaman, pasal apa yang bad kita tanya kan. Kalau kita tanya sedikit yang Taizo paling tak boleh lupa sepanjang Taizo di Suria pula. Ada tak yang macam ini momen yang paling indah, paling indah ke atau paling manis lah? Paling manis tak terfikir. Macam sedih pula. Paling kejam dibuang. Paling kejam, yes. Tapi takkan tak ada satu secebis momen yang Taizo memang tak boleh lupa. Antara benda yang saya boleh share lah kan, dan masuk juga banyak portal, di mana saya dengan Kak Rara telah berjaya untuk membuatkan orang yang sepatutnya nak bunuh diri tak jadi nak bunuh diri. Serius lah? Cerita sikit apa yang berlaku tu? Masa tu dia call cakap-cakap biasa. Lepas tu bila hujung-hujung saya ni petang Taizo petang. Dia nak bunuh diri waktu petang. Masa tu tak PKP. Mungkin bunuh diri malam lah mungkin. Masa tu PKP. So waktu kan banyak problem waktu PKP. Betul, orang, stres. kemampuan orang stres dan sebagainya. So satu lelaki ni, dia duduk di tepi kedai. Dia terdengar perbualan saya dan juga Kak Rara dekat radio. Kena terpasang. So dia kata bila dia masa tu mungkin dah rasa untuk mencabut nyawa sendiri kan. So bila dia tengah kita gelak dan ketawa sebagainya kan, so dia start berfikir bahawa takkan DJ tu pun tak ada masalah. So dia batalkan niat dia untuk bunuh diri. So benda tu ada keluar dekat M-Star. Dan alhamdulillah, dan momen yang paling saya rasa terkesan apabila yang mendengarnya adalah Timbalan Mufti Negeri Pahang pada ketika itu. Datuk saya tak ingat Datuk apa, Timbalan Mufti Pahang. Sampaikan saya pergi ke satu majlis, bila Kak Rara ada kat situ, Timbalan Mufti ni Datuk, saya tak ingat, minta maaf saya tak ingat nama. Dia sampai sanggup cari saya, nak jumpa dengan saya, nak ucapkan tahniah pada saya dan juga Kak Rara kerana kita telah berjaya menyelamatkan satu nyawa. Sedangkan dia kata dia yang mengajar tentang agama dan sebagainya pun dia pun tak boleh buat begitu. Tak dapat lagi momen tu. So itu antara benda yang sangat indah lah untuk kita kan. Maksudnya apa yang kita buat walaupun dalam gelak ketawa tu ada manfaat yang kita berikan pada orang. Sweet Sweet lah. Taizo. Sorry, Datuk Badlisha. Ya. Kau Google Sorry dah. Alhamdulillah. Jangan tag mana pempak bijak ni sini Dalam dia kau tunjuk kan. Radio kerajaan. Bagus. So alhamdulillah benda tu adalah momen lah. Betul. Momen bila kita dihargai oleh
oleh agamawan. Of Kita course. bukan dihargai oleh orang biasa sebab kita orang hiburan. Okay. So kita rasa bahawa agamawan mungkin tak nampak kita sebagai Tak orang pandang hiburan. kita. Tak pandang kita. Tetapi alhamdulillah Timbalan nak- Mufti yang memandang kita. Saya nak tanya kalau dari sudut hiburan ni, selalu kalau penyiar, kita ada banyak cerita tau. Saat-saat kita interview artis. Ada artis bila kita masa-masa kita mula bidang penyiaran, dia tak pandang kita. Betul, Adil. Ada ego Dia nak cover cerita di SB ni. Betul. Betul. Tapi kalau kita dah meletup bagai kan, dia punya rancangan tu meriah. Betul. Dan sebagainya. Dalam pada Taizo Saya pernah mengalami. Benar mengalami. Ya, betul. Mesti, Bagaimana? mesti. Pada tahun lebih kurang tahun 2007-2008 masa Okey. tu saya buat Baik, news Taizo. petang. Ada satu kumpulan yang sangat popular pada ketika itu. Ui. So dia sampai Siapa saya siapa interview nama dia. dia? Siapa dia? Tak payah. Okey, berapa orang dalam kumpulan tu? Band tu sangat popular pada masa itu. Band. Band. Rock. So saya interview dia. Saya interview sampai dia keluar daripada studio. Masa tu gelap. So kononnya saya tidak mengenali mereka. Of course zaman tu kita hanya kebanyakan okay, kalau kita sebagai penyiar, Ya. Baik. kebanyakan kita kenal zaman tu kan Nama internet band dia. internet bukannya Ya. banyak sangat kan. ya, ya, Masa tu ya. baru nak bermula internet. Kita kebanyakan kita akan kenal vokalis. Kita jarang kenal Apa Band member members dia? jadi bassist. dia rasa macam bila kita tak kenal dia punya Ali Band. macam satu benda yang sangat memalukan. Saya rasa benda tu jangan fikir kita tak tahu banyak perkara. Apa yang Taizo tanya ketika tu yang membuatkan dia terus keluar tu? Tak, mungkin pada awal dia pun dia tersilap sebut nama stesen. Pada masa itu program tu adalah program Merdeka. So kita lebih banyak tanya tentang kemerdekaan. 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 Tapi dalam masa sama kita selitkan juga dengan album baru dia pada Pasal ketika itu. ya. Tapi tak macam mana saya ingatkan dia keluar sekejap. Kita sempat interview dalam 1 talk set, 2-3 talk set macam tu. Ya. Tiba-tiba dia keluar. Satu band terus keluar. Seorang tinggal. Sampai yang seorang tu beliau kata dengan saya, dia kata tak apa, saya dah biasa dah, Darren ni memang perangai macam tu. Oh no. Tapi bila keluar dekat TV, sebab saya tak popular pada ketika itu, keluar dekat TV yang cakap macam tu pun sekali juga mengata kononnya Taizo yang punca. saya dan juga kawan saya seorang lagi. So saya sangat terkesan lah. Maaf Taizo, di mana mereka sekarang? Sekarang masih popular. Masih popular? Tengah cari makan lah. Tak, kadang-kadang kan bila kita buat pada orang yang kita, kita ni bila kita siarkan lagu orang, kita dapat apa-apa tak DJ? Tak dapat apa? Tak Kita dapat. gaji je. Dapat duit, dapat royalty, Tak dapat. Tak dapat. Tapi dia dapat kan? Ya. Sepatutnya yang hargailah sedikit kita punya usaha kan. Betul. Betul, Taizo. Sedikit walaupun sedikit. Tetapi kita tak dapat apa-apa daripada hasil royalty dan sebagainya. Betul. Apa salahnya hargai? Jangan pandang populariti seseorang DJ itu untuk menentukan di mana tahap kita. Okey, faham. Jadi maksudnya dia orang datang, alah interview dengan Taizo je, sebab masa tu Taizo mungkin dia orang tak Ya, kenal. saya orang baru masa tu. Orang baru. Ya, Jadi ya. dia orang pandang sebelah mata lah. Ya, betul. Tapi dia orang macam mana sekarang? Masih popular? Tidak di mana. Tiada mana-mana dah. Maksudnya hilang walaupun dia satu ketika tu pernah mencapai populariti yang sangat hebat. Ya. Tapi ialah Sekarang hilang tolong search babe. Hilang. Tolong search. Mungkin ada lagi Kumpulan search. tetapi Bukan lah, kau jangan sembarang. Tak ada, dia cakap. Aku kata tolong cari. saya rasa saya tak perlu sebut lah nama. Tak payah. Tak boleh. Oi, aku suka Dah tak ada pun. Taizo kalau pasal nak kasih kan, dia cakap sekarang sudah hilang. Makin dalam weh. Kumpulan tu dah hilang. Sekarang kumpulan tu dah hilang, Taizo makin meletup. Yes. Okey, kita Kadang-kadang kita hargailah kerja orang sekecil kita kan. Betul. Kita Kita ni Ui. kecil lah. kita nak tanya interview yang paling seronok you buat dengan artis. Artis mana? Datuk Paling Siti best. ke apa yang macam kalau fikir balik, oi memang best lah waktu tu. Datuk Sri Siti Nurhaliza alhamdulillah. Setuju. Dari dulu sampai sekarang dia sangat humble. Ya. Betul. Dia kenal kita walaupun kita tak popular, dia tahu nama kita dan Siapa? sebagainya. Wow. So walaupun dia artis nombor satu kan, Nombor satu, sekarang saya yes. nombor satu tau. Memang betul. Tapi alhamdulillah ada ramai juga artis-artis yang saya interview yang macam ni sangat popular juga. Ya. Masih lagi popular. Tapi macam tak pandang kita bila interview kan. Bila kita tanya soalan dengan dia, tengok full macam kita ni tak ada apa-apa. Lepas tu bila Jawab kita buka sepatah-sepatah. suara je, sebab saya bila saya on air, saya buka suara saya memang saya sangat lain lah. Ya. Tak macam saya sekarang lah. Sebab saya sangat reserve kan. Baru dia macam
Wow, dekat situ, nice suara dia ni. dekat situ pun kita nampak macam mana dia menghargai kerja kita ataupun tidak. Ya. Jadi Ramai je hati-hati macam tu. Taizo, sorry, maaf saya nak selit dulu satu lagi pengalaman. Boleh Kau walaupun kau nak selit, Ada yang baik-baik, alhamdulillah yang baik-baik. Cerita pasal ni. Okay, tadi cerita pasal artis, pengalaman kau ni. Pendengar pula. Ada tak pendengar memang benci menyampah muka kau? Ada yang tahap nak meludah kat kereta ke? Itu aku. Itu ada pernah macam cakap, okay, satu kau jumpa kau memang aku memang bunuh kau lah. Pernah contoh. kita kena macam tu. Alhamdulillah belum ada lagi, alhamdulillah. Tak ada, Mungkin sepanjang tu tak pernah kena langsung mungkin ada tapi di luar daripada Konti. di luar daripada studio lah punya cerita. Tapi setakat mungkin ni dia fikir saya ni kacau bini dia ke apa ke macam tu. Padahal tak Taizo pun. kacau bini orang. Yalah mungkin dia. Cik, nak headline. pernah kena gitu? Fitnah ke apa? Pernah. Tapi di luar daripada kerja lah. Salah faham lah. Salah faham maksudnya Taizo kacau bini Tak, orang. Saya bukan jenis orang yang mengacau orang, Bini bunuh orang, betul. dan sebagainya kan. Dia sengaja nak cari mungkin pasal ke apa, kadang-kadang Taizo? kita tak tahu hubungan rumah tangga mereka mungkin berantakan dan sebagainya. So dia memikirkan bahawa saya Punca antara ke Taizo? punca. Sebab tahu kan Begini Taizo lah. handsome. Saya tahu. Kau ni selit. Kau ni apa ni? Sebut pasal handsome. Korang tahu tak pernah keluar satu artikel yang mengatakan Taizo umur 59 tahun. Ui, apa cerita? 57. 57. Ya ke 57. Taizo? Berapa umur Taizo ni? Macam tak umur 57. Tak, sebenarnya bila saya dekat radio saja, saya tak keluar TV, saya tak keluar media dan sebagainya. Mungkin tak ada orang yang nak tahu tentang peribadi Betul-betul saya. tahu tentang Dan juga Kau tak body. saya tak body. Dan dulu satu ketika dulu saya berada dalam industri, saya menggunakan nama lain. Apa nama Taizo dulu? Apa nama Taizo dulu? Okay, so dari situ ramai yang tak tahu saya. Dan bila saya masuk ke radio, nama saya Taizo. So orang tak tahulah saya punya rupa dan sebagainya. So bila saya buat lorat bunyi Perak kan, nampak tua, macam acak-acik dan sebagainya. So dia membayangkan wajah saya sedemikian macam ni buruk lah pandangan mereka. Sampai follower saya dekat IG dan sebagainya memang tak naik lah. Mungkin bayangan mereka kan kerana sebuah suara. Tapi Jadi itulah. macam mana boleh keluar 57 tu? So Taizo saya meneruskan imajinasi mereka. Taizo cakap umur Taizo 57. Ya, untuk meneruskan imajinasi mereka terhadap saya kan. Walhal macam ni lah terletak. Terletak apa? Tak adalah. Elok terletak. Bukannya elok. Saya biarkan mereka untuk berfikir dengan apa yang mereka. So tak boleh reveal kat sini Taizo sebenarnya umur berapa? Umur berapa? Saya rasa ramai yang tahu pun sebenarnya. Ramai kita tahu. Kami tak tahu. Reveal lah please. Amboi kau. Reveal lah. Saya dah berusia. Okey, Alhamdulillah. Berapa? 35? 48. 48? Kenapa korang nak terkejut? Usia Taizo 48 itu usia yang sebenar. Kira headline tak kuat sangat. Dia dah cari 48 tahun. 48 Taizo. 48 ni. Kau tak nampak tua tu? Saya kan saya lagi tua daripada Taizo dulu. Saya 43. Oh, okey. Kau Masing-masing. 43 je? 43. Kau berapa? Aku 38. Kau 38? Dahsyat weh. Satu dia. Kita nak tanya lebih lanjut lagi kepada Baik. Taizo Baik. dalam part yang ketiga selepas Alright. ini. Dalam Okay Let's Dia Go. berapa part? Kalau Lepas ni last. dia tanya kau smooth. Tadi kau tanya macam dah habis ke? Ini bila dah masuk part 2 dia berapa part? Ni last. Kau sebenarnya jenis memang tak berpuas hati ke? Last. Sebentar saja nanti. Stand by. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. The number one podcast in Singapore.